Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, para penonton, para pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya Muhammad Saleh bin Syah Yusof daripada Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan membentangkan satu kertas kerja bertajuk Corak Tafsiran Ayat-ayat Al-Quran dalam Tafsir Nurul Ihsan. Satu analisis. Alhamdulillah. Rujuk pada abstrak penyelidikan ini, kita melihat bahawa tafsir Nur Ihsan merupakan tafsir yang kedua yang telah dihasilkan oleh Syekh Muhammad Sa'id bin Umar selepas tafsir Tarjuman Al-Mustafid dihasil. Selepas tafsir Tarjuman Al-Mustafid dihasilkan. Tafsir ini melengkapi 30 juzuk Al-Quran. Dalam tafsir ini kita akan melihat corak-corak yang digunakan ataupun kaedah-kaedah pentafsiran yang digunakan oleh Syekh Muhammad Sa'id ketika beliau menulis tafsir Nur Ihsan ini. Tafsir ini sangat boleh kita katakan sebagai sebuah tafsir yang sangat penting, yang masyhur, yang memang digunakan oleh masyarakat untuk mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Oleh itu, kajian terhadap tafsir ini perlu kita lakukan demi merukai dan mendedahkan kandungan-kandungan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan tafsir Nur Ihsan. Ketika menjalankan pendidikan ini, pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan sepenuhnya bagi mengenal pasti corak-corak dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam tafsir Nur Ihsan. Terdapat 6 corak tafsiran yang dipraktikkan oleh Syekh Muhammad Sa'id bin Umar ketika beliau menulis tafsir Nur Ihsan, iaitu kaedah tafsir bil ma'thur, kaedah tafsir bil ra'yi, kaedah tafsir al-mawdu'i, tafsir as-sufi, tafsir al-fiqhi dan juga tafsir al-ilmi. Baik. Perbincangan. Artikel ini tertumpu kepada penelitian terhadap corak-corak tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam tafsir Nur Ihsan ini. Secara umumnya, ada 7 perbahasan yang dibincangkan oleh Syekh Muhammad Sa'id bin Umar dalam tafsir Nur Ihsan, merangkumi sabab nuzul ayat, permasalahan fiqh, berkaitan aqidah, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah yang bersumbukan al-Israiliyat, ayat nasikh dan mansukh, dan juga fadilat-fadilat yang berkaitan dengan fadilat Al-Quran, fadilat surah dan juga fadilat ayat Al-Quran. Baik. Oleh itu kita melihat ke-6 corak tafsir, ke-6 corak tafsiran ayat-ayat Quran yang telah dipraktikkan oleh Syekh Muhammad Sa'id bin Umar ketika menghasilkan tafsir Nur Ihsan. Iaitu yang pertama, beliau menggunakan tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, seterusnya tafsir al-mawdu'i, tafsir as-sufi, tafsir al-fiqhi dan juga tafsir al-ilmi. Kita boleh mendefinisikan tafsir bil ma'thur ini iaitu sebuah kaedah yang mana pengarang akan merujuk kepada sumber-sumber maksud, seperti mana pengarang akan menggunakan ayat Al-Quran untuk mentafsirkan ayat yang lain. Pengarang akan menggunakan hadis Nabi SAW untuk menjelaskan ayat yang nak ditafsir. Pengarang akan mengambil pendapat sahabat Nabi SAW yang para sahabat ini menerima ilmu itu daripada Nabi SAW, dan yang akhirnya pengarang akan meraihkan, akan mengambil pendapat tabi'in yang bersumberkan pendapat tabi'in, yang mana pendapat tabi'in telah mempelajari ilmu tersebut
daripada para sahabat Nabi SAW. Jadi apabila pentafsir menggunakan kaedah-kaedah ini, menggunakan semua-semua ini, bermakna beliau telah mengaplikasi tafsir bil-ma'thur. Yang kedua, tafsir bil-ra'i. Tafsir bil-ra'i kita boleh faham apabila pengarang menggunakan selain daripada pendapat-pendapat yang dinyatakan di atas, di mana pengarang telah mentafsirkan ayat Quran menggunakan kaedah bahasa Arab contohnya, ataupun pengarang telah menggunakan syair-syair Arab ketika mentafsirkan ayat Quran, pengarang mengaitkan dengan ilmu qiraat, pengarang mentafsirkan ayat-ayat tertentu menggunakan kisah-kisah, ataupun pengarang mentafsirkan ayat Quran dengan menggunakan kaedah soal jawab. Di bawah kaedah ini menunjukkan kepada kita pengarang telah mengaplikasi tafsir bil-ra'i. Yang ketiga, tafsir al-mawdu'i terjadi apabila pengarang iaitu Syekh Muhammad Sa'id bin Omar ketika menghuraikan ayat-ayat Quran dalam tafsir Nur Ihsan, dia telah meletak satu tajuk. Dia telah meletak satu tajuk tertentu, kemudian beliau akan menghuraikan tajuk itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau telah mengaplikasi corak tafsir al-mawdu'i. Yang keempat, tafsir as-sufi. Terjadi di mana pengarang telah menggunakan istilah sufi. Beliau menggunakan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita hendaklah sentiasa berzikir sehingga kita lafaz zikir itu sentiasa kita sebut. Apabila kita berzikir, kita hendaklah begitu asyik, begitu khusyuk, sehingga kita rasa semakin hari kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengarang ada menggunakan kalimah-kalimah sufi seperti mana muraqabah, dawamul hudud. Hal ini menunjukkan pengarang telah mengaplikasi tafsir as-sufi dalam tafsir Nur Ihsan. Yang kelima, corak yang kelima adalah tafsir fiqhi. Masyhur dikenali bahawasanya Syekh Muhammad Sa'id bin Omar dilantik sebagai pegawai agama ataupun qadi semasa zaman beliau. Jadi bila sebagai seorang qadi, maka tidak asinglah bagi beliau untuk mentafsirkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan isu fiqh, berkaitan dengan pengambil ayat sembahyang, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan jual beli. Jadi pengarang mentafsirkan perkara-perkara ini dalam tafsir Nur Ihsan. Hal ini menunjukkan bahawa beliau telah mengaplikasi tafsir al-fiqhi dalam karya beliau. Dan kaedah yang keenam adalah, corak yang keenam adalah pengarang telah mengaplikasi tafsir al-ilmi, di mana terdapat fakta-fakta sains, maklumat-maklumat berkaitan dengan sains yang dihuraikan dalam tafsir Nurul Ihsan. Oleh itu, apabila kita membuat kesimpulan, apabila kita simpulkan, kita boleh katakan bahawa pengarang telah mengaplikasi 6 corak pentafsiran ketika mentafsir ayat-ayat Quran dalam tafsir Nur Ihsan, iaitu beliau mentafsir Al-Quran menggunakan sumur bil ma'thur. Yang kedua, beliau mentafsir Al-Quran dengan bil-ra'yi. Yang ketiga, mentafsir Al-Quran dengan menggunakan kaedah tafsir al-mawdu'i. Yang keempat, mentafsir Al-Quran dengan menggunakan pendekatan tafsir as-sufi. Yang kelima, tafsir Al-Quran menggunakan pendekatan al-fiqhi. Yang keenam, mentafsir Al-Quran menggunakan pendekatan tafsir al-ilmi. Baik, oleh itu, kajian ini menunjukkan bahawasanya karya tafsir Nur Ihsan ini merupakan salah satu karya yang amat elok untuk kita manfaatkan, dan tidak salahlah masyarakat untuk terus merujuk karya ini dan memanfaatkan kandungan dalam karya ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.